Terima kasih, salam perjuangan yang saya hormati dan saya sanjungi sahabat baik saya Datuk Seri Panglima Wilfred Bumbring, seorang pemimpin yang berani bersama-sama rakan saya, Saudara YB Jimmy Wong, Saudara Senator Maijo, Ketua Pimpinan APS, PBS, DAP, Keadilan dan juga pengurusi penganjur, Topinai Jus, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Tadi kita dengar ucapan yang menyatakan dan kita juga dalam program ini merupakan program terakhir jelajah Datuk Seri Panglima Wilfred Bumbring di seluruh Sabah dan Pulau Rantau. Dan akhirnya kita kembali di Keningau. Saya sungguh pun Datuk Seri Wilfred belum cerita. Saya rasa Keningau ini adalah tempat bersejarah. Inilah terletaknya batu janji. Inilah merupakan foundation atau batu asas negara bangsa tercinta kita yang namakan Malaysia. Tanpa janji ini, kita tidak akan lihat sebuah negara baru yang duduk dalam PBB, dalam Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1963 dinamakan negara Malaysia ini. Dan kita harus ingat dalam sejarah rakyat Keningau yang memurah hati, yang bersama-sama beristiharkan, rakyat Sabah rela menjadi sebahagian daripada bangsa ini dengan syarat kita harus memberi kesaksamaan, kesamarataan, kemerdekaan, kebebasan dan keadilan kepada rakyat Sabah. Itu adalah syaratnya kita mendirikan negara ini. Betul. Dan kita kembali ke tempat ini di mana saudara Datuk Seri Panglima Wilfred sekali lagi isytihar kepada rakyat Keningau. Kita tidak akan terlupa perkara ini. Dan inilah kerana kita mula. Sungguh pun jelajah ini program terakhir. Tetapi inilah permulaan perjuangan kita. Sekali lagi kita harus merdekakan rakyat Malaysia dari Keningau ke Kuala Lumpur ke Putrajaya. Dan inilah tanggungjawab kita. Inilah misi kita tadi. Saya rasa Datuk Seri Wilfred pun rasa bangga. Orang-orang di Keningau ini ingin cadangkan gelaran Luguan Usiau, Luguan Tusiau ini untuk digelarkan. Saya anggap ini akan jadi kempen kita. Mungkin satu tempat tidak cukup, cadangan ini sungguh bermakna sekali kerana datang dari Keningau ini. Dan kita akan jelajah seluruh Sabah sekali lagi. Kita mau satu padukan rakyat Sabah, khususnya dari golongan KDN. Sekali lagi kita bersatu. Bersatu bukan saja memperjuangkan nasib KDN saja. Bersatu dengan satu visi yang lebih besar. Kali ini kita bebaskan Malaysia. Kali ini kita bebaskan dari Sabah. Rakyat Sabah harus mendiri untuk menentukan nasib kita sendiri. Kenapa kita sebut kali ini? Kenapa bukan satu kali lain? Kenapa kita tidak mau tunggu? Bukan kita tidak sabar. Bukan kita tidak mau bertolak ansur. Bukan kita tidak sanggup untuk menunggu. Ini adalah kerana masa sungguh mendesak. Bukan saja tanah-tanah kita, tanah moyang kita. Orang dusun kata tanah aki-aki kita. Makin hari makin meresut, makin hari makin hilang. Yang diganti adalah kebun-kebun besar untuk kontrak-kontrak.
kita hilang. Yang moyang kita telah mempertahankan, kita wariskan. Akhirnya korporat yang ambil. Dari mana pergi anak-anak kita? Sekarang anak Kadazan, anak dusun, anak Sabah merayau di seluruh semenanjung Malaysia. Yang pergi ke Selangor, ke Johor Bahru, ke Kuala Lumpur, mau cari makan di sini. Itu yang betul. Ada pula yang ditrafikkan ke Jepun, ke Taiwan, tak sampai hilang, tak pernah balik lagi. Inilah tragedi. Ini adalah cerita-cerita sedih orang-orang kampung di Sabah. Dan mereka kata, Barisan Nasional kata tak undi Barisan Nasional tidak ada pembangunan. Keningau pernah undi Barisan Nasional. Sabah sokong Barisan Nasional. Lihatlah di sekitar kita, di mana pembangunan. 30 tahun Datuk Pairin pegang negeri ini ke Keningau. Kita ingin tanyalah Datuk Pairin. Ada apa-apa? Saya masih percaya Datuk Pairin ikhlas. Datuk Pairin ingin melaksanakan sesuatu, tetapi tidak akan berjaya selagi Barisan Nasional memerintah. Kerana kedudukan PBS dalam Barisan Nasional. Bagaimana mereka boleh sebut sesuatu? Bagi UMNO, Barisan Nasional anggap PBS ini bati nyamuk. Tidak ada kuasa, tidak ada bargaining power untuk membincang tentang nasib orang Sabah. Dan kalau itulah taktiknya, pecah belahkan orang Sabah, pecah belahkan orang rakyat Malaysia, supaya kita tidak bersatu, supaya setiap kali pilihan raya mereka akan bangkit untuk kita perjuangkan untuk kaum dusun, kita perjuangkan untuk Dayak, kita perjuangkan untuk Cina. Tidak akan berjaya kalau kita hanya memperjuangkan nasib kaum masing-masing. Yang penting hari ini kita ada satu platform baru, yaitu Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat adalah satu family besar, keluarga untuk kita ingin menyatu padu balik orang-orang KDM, Muslim pribumi di Sabah. Kita mau menyatu padukan orang Dayak, orang Melanau, orang Tionghoa, orang India, orang Melayu dalam satu pasukan untuk mengubahkan masa depan negara kita. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tidak guna kalau kita duduk dalam Barisan Nasional. Baik pun kita ada sejarah yang gemilang, PBS pernah memerintah, tetapi selagi Kuala Lumpur dipegang oleh pengkhianat-pengkhianat dan perasuah-perasuah, hanya Sabah saja tidak cukup. Itulah sebab peluang ini tadi kita sebut kali ini, kerana orang Semenanjung, orang Sarawak pun sudah bersedia untuk berubah. Semalam di Seremban kami telah anjurkan, Pakatan Rakyat telah anjurkan satu perhimpunan kebangkitan rakyat. 30,000 orang berkumpul. Mood rakyat sekarang sudah cukup tinggi. Kita bersedia untuk ubah. Kenapa kita harus ubah kali ini? Kita lihat negara kita, kekayaan kita semua habis dirampas. Di sekitar ini orang miskin banyak, nak dapat gaji 1,000 pun susah. Tapi di Selangor orang mati, tadi saudara Jimmy Wong kata orang mati di Selangor dibayar RM2,500. Lebih baik mati di Selangor daripada hidup di Sabah. Mau susah. Apalah cerita pembangunan di Sabah dibawa oleh Barisan Nasional? Tidak ada. Ini semua pembohongan. Dan inilah pembohongan. Kita lihat pemimpin kita, pemimpin tertinggi, menteri besar, iaitu Ketua Menteri Sabah, siapa? Musa Ahmad. Dia kekayaannya begitu banyak sampai boleh simpan di Hong Kong. Baru-baru saja saya sudah banyak kali tanya soalan dalam parlimen.
pada 2008 ada seorang tauke balap dari Sabah Sandakan. Dia pergi ke Hong Kong, keluarkan dari akaun atas nama dia Michael Chia Tian Fook. Ini orang Sandakan. Dia keluar dari akaun Hong Kong and Shanghai Bank. Ini Singapore dollar 16 juta cash. Dia nak bawa ke airport untuk kembali ke Malaysia. Di airport ditangkap oleh Badan Pencegah Rasuah Hong Kong. Tangkap, dia kata ini bukan duit saya. Tapi di Malaysia Dia kata duit ini bukan duit saya. Malaysia ICAC Hong Kong tanya siapa punya? Dia kata ini Ketua Menteri Sabah punya. Dia kata 16 juta itu kalau kita convert jadi wang ringgit Malaysia, 40 juta ringgit Malaysia. Dia kata ini tuan punya adalah Ketua Menteri Sabah. Hong Kong Polis kontak Malaysia, suruh Badan Penjaga Rasuah SPRM kita untuk siasat. SPRM siasat Ketua Menteri. Tanya dia, Musa Ahmad, ada orang Hong Kong kata duit you ada simpan di Hong Kong, ada dalam bank Hong Kong Shanghai Bank, ada dalam bank Swiss UBS punya account. Dan Sri Musa kata ini bukan wang saya punya, ini Najib punya. Kalau tak percaya tanya Perdana Menteri. Itulah SPRM tak berani siasat lagi. SPRM tidak siasat, tunggu 3 tahun. Orang Hong Kong pun kata, kenapa Malaysia tidak mau siasat? Bila lepas tempoh 3 tahun, iaitu daya tarik expire, Malaysia minta balik wang itu dikembalikan. Nah, itulah terjadi. Wang rasuah yang disimpan di Hong Kong, disimpan di luar negara, tidak disiasat. Ini adalah kerana sistem kehakiman kita, sistem polis kita sudah rosak. Yang rasuah tidak mau siasat. Mereka heboh tentang suara. Tapi wang ini adalah wang rakyat Sabah yang telah dicuri, dirampas oleh Musa Ahmad. Dan hari ini wang ini dikembalikan. Dalam parlimen saya tanya lagi, di mana pergi? Adakah ini adalah satu wang rasuah? Nasri, jawatan menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, kata tidak ada rasuah kerana wang ini bukan milik Musa, ini adalah wang milik UMNO Sabah. Saya mau tanya, kalau ada ahli-ahli UMNO Sabah di sini, rupa-rupanya orang Keningau lebih bijak, tak ada ahli UMNO di sini. Tapi kalau ahli UMNO di sini, mesti mereka tanya, di mana pergi 40 juta untuk ahli UMNO? Kenapa ahli-ahli UMNO di Sabah masih miskin? Di mana pemimpinnya milik 40 juta ringgit Malaysia? Itulah kita persoalkan. Kenapa pemimpin boleh begitu kaya sekali, di mana orang miskin mati kebuluran, susah nak cari kerja. Itulah sebab kali ini kita harus gantikan pemimpin-pemimpin rasuah. Kembalikan kekayaan ini kepada tangan kita. Itu adalah misi, itu adalah tanggungjawab kita. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya berada di sini bukan sekali lagi kita orang politik bagi janji kosong. Saya berdiri di sini sebagai pejuang, sebagai seorang aktivis. Sungguh pun saya datang dari Semenanjung Malaysia. Saya dilahirkan pada tahun 1963. Tarikh Malaysia ditubuhkan. Dan sebagai warga Malaysia kita tidak sanggup. Abang-abang kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, saudara kita dari Sabah tetap miskin. Kita tidak sanggup melihat jurang miskin dan kaya makin jauh, di mana yang kaya makin kaya, yang boleh beli rumah di Australia, boleh rumah di London, tetapi orang kampung nak cari makan tidak cukup, tidak ada tanah. Itulah sebab kita harus tukar.
Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita sebut tentang otonomi, kebebasan, bukan saja satu idea yang kosong. Bila kita sebut otonomi, bukan saja kita tanda tangan kertas, satu keping kertas kata kita bagi otonomi kepada Sabah. Tidak cukup parti-parti politik yang janjikan otonomi. Tetapi yang kita harus lihat adalah dasar kerajaan ini harus diterjemahkan untuk membawa kebajikan kepada rakyat, untuk membolehkan rakyat menentukan kekayaan negeri kita sendiri. Itulah sebab Pakatan Rakyat putuskan wang yang sepatutnya hak milik orang Sabah harus dikembalikan. Otonomi maksudnya hak, bukan satu janji. Otonomi adalah sebahagian daripada nasib kita, sebahagian daripada hak kita yang kita tentukan dalam perlembagaan. Itulah sebab kekayaan minyak untuk Sabah ini kita naikkan hingga 20%. Bukan saja begitu, kita rasa sudah sampai masa orang Sabah cukup kepakaran. Orang Sabah ada expert-expert yang boleh kendalikan urusan syarikatnya sendiri. Dan kita dalam Pakatan Rakyat akan tubuhkan syarikat minyak untuk negeri Sabah. Syarikat minyak ini adalah independen yang dibedakan daripada Petronas. Petronas boleh uruskan minyak negara, tetapi minyak Sabah boleh diuruskan oleh orang Sabah yang mempunyai kepakaran sendiri. Dan itulah sebab syarikat minyak Sabah harus ditubuhkan. Dan untuk memajukan ekonomi Sabah, untuk menjadikan Sabah adalah pusat pelancongan, Sabah adalah pusat perniagaan. Kita bukan saja nak hapuskan kabotaj tax supaya kapal-kapal dari Taiwan, dari Shanghai, dari Jepun pertama mendarat di Sabah, baru pergi ke Kuala Lumpur. Kerana kita lihat dalam peta, dulu orang Sabah tak baca buku, tidak tahu sebenarnya Sabah ini lebih dekat kepada Jepun, lebih dekat kepada pusat-pusat perdagangan antarabangsa di Shanghai, di Korea dan negara-negara lain. Sepatutnya Sabah menjadi pelabuhan utama untuk pintu dan kabotaj tax ini dihapuskan supaya Sabah boleh maju dalam segi perkapalan dan pelaburan. Dan kita juga ingin menjadikan Sabah pusat pelancongan dan perdagangan dengan menubuhkan sebuah syarikat penerbangan yang baru yang dinamakan Borneo Air, supaya orang Sabah bukan saja boleh manfaatkan penerbangan antarabangsa, tetapi orang Sabah juga boleh mendapatkan penerbangan, perkhidmatan penerbangan di sekitar Sabah, pedalaman dan juga Sarawak, dan juga berhubungan yang lebih baik dengan negara-negara jiran. Itu maksud kita bila kita ingin membangunkan ekonomi Sabah. Bukan saja sekali lagi kita janjikan berbagai benda-benda yang kosong saja, tetapi kali ini kita ada pengalaman untuk menguruskan ekonomi, untuk menjadikan negara ini betul-betul saksama, di mana kemiskinan ini dihapuskan. Kemiskinan ini tidak akan dihapuskan dengan RM500 semasa pilihan raya, 200 kepada anak-anak bujang. Tidak. Kemiskinan hanya boleh dihapuskan bila kita berdikari, bila rakyat Sabah diberi peruntukan, diberi kekayaan untuk menentukan nasib mereka sendiri, dan di mana kita berdiri sama rata di dalam keluarga Malaysia ini sebagai satu komponen yang penting, yang equal, yang sama dengan Semenanjung Malaysia, dengan Sarawak yang telah dimaktubkan dalam perlembagaan Malaysia. Dan apa yang kita perjuangkan ini adalah kembalikan kegemilangan negara kita yang seperti diimpian oleh pejuang-pejuang dulu yang kita telah banyak terhutang budi. Dan hari ini saya dan kawan-kawan kita banyak mengharapkan Datuk Seri Panglima Wilford Bumering sekali lagi memikul beban ini tanpa
tanggungjawab ini. Memang ini bukan satu perkara yang mudah. Bila kita berunding dengan Datuk Seri Wilford, dia sebut, saya pun dah hampir tua. Saya pun mau bersarap. Saya mau ambil satu kerusi tun saja cukup nak berjuang supaya kita kembalikan kemenangan kepada Pakatan Rakyat. Tapi selepas berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita beritahu Datuk Seri Wilford, keadaan sekarang sangat kritikal. Kita perlukan seorang pemimpin baru. Kita perlukan seorang pemimpin yang dihormati oleh semua. Dan kita perlukan seorang yang berpengalaman, yang telah ditested leadership dia, supaya sekali lagi dia boleh muncul untuk membawa pejuang-pejuang dari merata tempat di Sabah, untuk membawa apa yang kita telah menanti-nantikan, kebangkitan rakyat Sabah, dan bersama-sama dengan rakyat Malaysia keseluruhan kita bangkit untuk selamatkan negara ini. Kita bangkit untuk selamatkan anak cucu kita. Kita bangkit untuk mempertahankan kedaulatan dan kegemilangan negara kita yang tercinta ini. Marilah kita bersama-sama menjadikan ini realiti. Impian ini bukan mimpi kosong. Apa yang kita sebut tadi boleh dijadikan realiti kalau kita berkorban dan berusaha dari sekarang. Dan kita juga rayu kepada rakan-rakan seperjuangan kita, baik pun dari SNPP atau STAR. Kita tidak berniat untuk bermusuh. Kali ini adalah kali yang sangat kritikal. Kalau kita hanya memikir tentang kepentingan diri, kita tidak muncul. Anwar Ibrahim tak perlu lawan lagi. Datuk Wilford pun boleh senang-senang bersara saja. Datuk Maijo, apa susahnya kalau dia mau sambung lagi jadi senator, tak ada masalah. Tetapi kita telah pilih jalan susah. Kita telah pilih jalan berkorban. Kita telah pilih untuk lawan. Kita pilih untuk selamatkan Malaysia, selamatkan anak cucu kita. Karena itu sekali lagi kita sebut tukar, tukar, tukar. Ini kalilah, ini kalilah, ini kalilah. Sekian, terima kasih. Salam reformasi. Demikianlah tadi ucapan yang begitu menarik, ucapan yang mempunyai informasi, maklumat yang kita tunggu-tunggu selama ini. Itu sebabnya kita jemput beliau bukan saja sebagai seorang pemimpin PKR, tapi seorang pemimpin Malaysia. Tahniah sekali lagi kepada yang hormat. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin yang dimuliakan, kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan bersempena dengan Majelis Jelajah dan Pelajaran APS. Kita ingin menarik perhatian kepada semua agar memberi tumpuan khusus